kita lihat pada media sosial pun sebenarnya agak takut. Jadi kita nak dapatkan respon daripada Dr. Muhammad Hamid Ismail, di mana orang kita lah secara tak langsung, secara tak sedar, mereka ni seperti terlalu mudah untuk mentakfirkan sesama umat Islam tu sendiri, kan, tanpa kata menghormati keputusan pihak berwajib agama, sedangkan mungkin fatwa-fatwa telah ada di website-website tertentu, dan kita nak dapatkan respon apa orang kata fasa-fasa seperti bid'ah, syirik, halalkan darah dan sebagainya ni. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator yang saya hormati, saya kasihi, barisan panel, sahabat-sahabat saya, dan juga kepada medium ataupun kepada Demi Melayu yang sudi menjemput saya untuk memberikan perkongsian berkaitan dengan isu kita pada malam ini. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut kepada jawapan yang dipohon daripada saya ingin menyebut beberapa ciri lagi tentang Khawarij yang telah disebutkan oleh Dr. Wan Adli tadi. Selain daripada pentakfiran dan juga sinonim dengan pentakfiran dan juga mengkafirkan perkara yang berkaitan dengan dosa besar. Selain daripada itu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyyin wa Ikhtilaf Al-Musallin juga memberikan beberapa ciri lain yang mungkin bagi saya adalah satu yang wajar untuk dikemukakan supaya kita dapat melihat keseluruhan tentang elemen-elemen yang telah disebutkan tadi tentang kesesatan, kesyirikan dan sebagainya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Maqalat menyebutkan bahawasanya di antara ciri lain pada Khawarij adalah tidak mengkafirkan diri sendiri jika mereka menyalahi aturan sendiri. Maksudnya kalau mereka membuat aturan dan orang lain melanggarnya, maka dikira sebagai kafir. Akan tapi kalau mereka melanggar, tidak dianggap sebagai kafir. Ini berlaku kepada Nafi' bin Azraq yang mengasas kepada kelompok Al-Azariqah. Yang keduanya adalah mengkafirkan negara yang menyalahi pandangan ataupun kehakiman mereka. Antaranya lain juga orang Islam yang tinggal di negara kafir adalah kafir. Seterusnya menghalalkan darah ahli mukim dan harta mereka yang tinggal secara taqiyah. Maksudnya mereka menyembunyikan ketidakakuran mereka kepada Khawarij. Seterusnya lagi tidak boleh membunuh dan merampas harta kecuali diisytiharkan perang. Ini adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan Khawarij. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang merujuk kepada asas pun asas sikap dan juga pendekatan ala Khawarij. Selain daripada itu, ada sisi liberal. Sebagaimana yang Dr. Wan Adli sebutkan tadi, ada sisi liberal kepada ekstremis dan juga ada pada Khawarij telah disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu ahli kitab menyaksikan Nabi SAW sebagai Nabi, tapi mereka masuk Islam juga dikira sebagai mukmin. Yang terusnya lagi adalah bagi pemimpin-pemimpin yang kufur, maka begitu juga rakyatnya dianggap kufur. Baik. Apabila kita melihat kepada ciri-ciri yang telah disebutkan ini, maka dua pembahagian yang boleh saya berikan kenapakah dalam masyarakat kita berlakunya pentakfiran dan juga mereka ini tidak, kita katakan tidak malu dan tidak takut kepada penguatkuasaan dan apa sahaja larangan yang berkaitan dengan takfir. Pertama sekali kita mesti melihat kepada asal ataupun sikap yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW kepada Khawarij itu sendiri. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang hadis yang terkenal berkaitan dengan Zu Al-Khuwaisirah,
Nabi menyebutkan bagaimana daripada keturunan Zulkhuwaisirah ini akan timbul ataupun akan hadir kumpulan yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyatihim ra'u al-Qur'ana ayujawizu taraqiyahum. Nabi bahawasanya golongan yang akan lahir daripada Zulkhuwaisirah ini ataupun Khawarij adalah golongan yang menghina ataupun membandingkan amalan mereka dengan amalan orang lain dan melebihkan amalan mereka dan menghina amalan orang lain. Kemudian mereka membaca Al-Quran tidak lebih daripada kerongkong mereka. Imam An-Nawawi apabila mengomentari hadis ini, menghina yang dimaksudkan itu adalah menghina salat dan puasa kalian, iaitu menganggap apa yang dihasilkan oleh selain daripada mereka adalah sedikit dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila berkaitan pula dengan yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum, iaitu membaca Al-Quran tidak melepas kerongkong mereka, Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya mereka tidak memahami. Maksudnya mereka tidak faqih tentang makna, tidak khusyuk tentang penghayatan terhadap ayat Al-Quran dan juga tidak mengamalkannya. Kemudian sambungan kepada hadis itu, Nabi menyebutkan yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu min ramiyati, iaitu mereka segera keluar ataupun cepat keluar daripada agama sebagaimana keluarnya panah daripada busurnya ataupun daripada tombak daripada lontarannya, iaitu mereka tidak mendapat faedah daripada agama itu sendiri. Maka apabila kita lihat pada keadaan hadis ini telah menyebut tentang perkara yang sabit, iaitu perkara yang tetap terhadap Khawarij, iaitu mereka menghina, mereka menyesatkan dan membid'ahkan dan mensyirikkan. Itu adalah sifat asal pada golongan Khawarij dan pasti mereka tidak memahami Al-Quran. Jadi di sini Nabi SAW telah menyebutkan secara jelas dan terang bagaimanakah sifat Khawarij, iaitu keturunan yang hasil daripada Zulkhuwaisirah. Kemudian dalam hadis yang lain pula Nabi menceritakan bahawasanya golongan Khawarij ini tidak berakhir sehinggalah akhir-akhiruhum keluar yakhruju ma'a Masih Dajjal, yang mereka akan keluar, akhir mereka akan keluar dengan Masih Dajjal, maksudnya mereka akan bersama dengan Masih Dajjal. Maka pada hadis ini kita lihat bahawasanya mungkin kita melihat bahawasanya Khawarij dari segi sikap dan juga perbuatan ataupun secara zat itu sudah berakhir ataupun sudah luput. Akan tetapi pemahaman fikrah dan juga pendekatan yang diambil oleh Khawarij itu sudah masih lagi wujud. Maka pada hari ini kalau kita melihat sikap-sikap yang bersifat sikap-sikap yang diamalkan oleh golongan seperti menyesatkan, membid'ahkan, kemudian menghalalkan darah, mereka tidak lari daripada golongan yang disebutkan sebagai Salafi Jihadi. Salafi Jihadi. Baik. Saya mengambil satu pandangan ataupun sebuah nukilan daripada Abu Mus'ab As-Suri. Ini seorang Salafi Jihadi yang bergerak rancak dalam kumpulan Al-Qa'idah. Dia mengatakan bahawasanya kerosakan akidah awam dan ulama tersebar dalam kalangan yang masih beragama. Maksudnya mereka masih beragama itu adalah mereka Salafi Jihadi. Contohnya khurafat, bid'ah, berharap pada yang mati, berharap kepada kuburan, memakai tangkal dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan yang menisbahkan diri mereka sebagai beragama. As-Suri dalam beliau itu Da'watul Awamatil Islamiyah Al-Amiyah, sebuah kitab atau buku yang berkaitan dengan perjuangan Al-Qa'idah atau Daesh, telah memakan kepada kita bahawasanya bukan Salafi Jihadi yang pada hari sahaja yang bersikap demikian. Mereka tentang berharap pada kuburan, berharap kepada, dia menjelaskan kepada ada persamaan sangat.
Suri pada Allah, kita juga akan pergi kepada Syukri asaskan jemaah wal hijrah yang telah mati mungkin pada akhir tahun Farj, iaitu yang bukan kumpulan jihad ataupun jemaah jihad yang terlibat dengan kes pembunuhan Anwar Sadat. Kemudian juga mungkin nama-nama yang timbul dalam arena Salafi Jihadi seperti Abdullah Azam, Aiman Al-Zawahiri, Usama Ladin, yang mana kita semua dapati mereka ini mempunyai persamaan, iaitu membawa tauhid hakimiyah yang dibawa ataupun yang diperkenalkan oleh Sayyid Qutb. Dan kita tahu bahawasanya Sayyid Qutb terpengaruh dan terkesan dengan pandangan, antaranya adalah Abu Ala Al-Maududi dalam beberapa kitabnya. Baik. Maka bertolak daripada itu, kita juga soalkan, kenapa golongan Salafi Jihadi ini yang dikenali sebagai Khawarij? Kita katakan kerana kemuncak mereka adalah pembunuhan ataupun menghalalkan darah. Tetapi kita temui golongan yang tidak sampai ke tahap itu, hanya membid'ahkan, mensyirikkan, dan mungkin menyebut tentang takfir, kan? Mungkin berlakunya pada lisan mereka secara verbally sahaja. Maka apabila kita pergi kepada tahap itu, kita akan temui bahawasanya sama ada dasar ataupun sumber yang diambil oleh Salafi Jihadi ataupun golongan yang tidak sampai kepada tahap itu telah datang dalam satu package yang sempurna ataupun dalam satu package yang lengkap yang telah dibawa oleh zaman ini adalah yang telah dibawa oleh fahaman Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mengapa saya katakan begitu? Kerana kita melihat bagaimanakah wujud persamaan-persamaan yang ketara daripada apa yang telah dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga golongan-golongan yang mendasari pandangan-pandangan beliau. Baik, pertama sekali adalah kita melihat bagaimanakah dari segi sejarah sama ada ditulis oleh pendukung fahaman Wahabi ataupun di luar Wahabi ataupun daripada ahli-ahli sejarah sama ada Islam ataupun bukan Islam, kita kenali bahawasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan golongan yang bersama dengan dia adalah golongan yang menyesatkan umat Islam sehingga akan menghalalkan darah mereka. Contohnya pembunuhan penduduk Taif kerana disebutkan kerana mereka itu syirik, sehingga terbunuh di dalamnya itu adalah mufti Syafi'iyah Syekh Abdullah Az-Zawawi dan Qadi Syekh Abdullah Abu Al-Khair. Kemudian menyebabkan kesengsaraan penduduk Mekah sehingga ramai yang mati, bahkan diberikan ataupun disekat makanan sehingga mereka ini yang tinggal di Mekah itu hanya mengambil makanan daripada makanan-makanan yang lama yang busuk, kemudian mereka terpaksa menyembelih anjing dan sebagainya. Menyerang Kuwait, menyerang negara-negara yang lain, ini adalah menunjukkan bahawasanya ada sampai tahap mereka kepada serangan dan juga kepada menghalalkan darah. Saya rasa waktu sudah habis, mungkin kita sambung selepas pada ini insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hamidi Ismail, di mana kalau kita dapat lihat bahawa pada asasnya bermula dengan orang kata dakwah kecil seperti orang syirik. Kemudian apabila datang sifat ekstrim itu sampai ada elemen menghalalkan darah. Dan antara komen yang dikeluarkan di Facebook di Melayu daripada Faizal Said, katanya salam, kenapa zaman ini kerap sangat Islam dikufur, ahli neraka sampai berani menghukum kufur pada para ulama mutabar. Dan Zaid Seni Halus katanya kalau zikir asma Allah pun kita sesat, itu masalah Datuk. Zikir itu amalan sunat wajib, itu zikir itu amalan sunat je, bukan wajib.